ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada malam ini dapat memberikan istifadah yang baik untuk kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan tengok, sepatutnya kita akan tengok nama Allah yang ke-66. Sebelum ni Al-Wajid, malam ni sepatutnya Al-Majid. Baik, jadi saya sebenarnya tidak bercadang untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan tentang makna nama Allah Al-Majid. Sebabnya Al-Majid, nama yang ke-66 tu, dia penjelasan dia lebih kurang nama Allah yang ke-49, Al-Majid. Yang 49 nama Al-Majid, tambah ya sebelum huruf dal. Yang ke-66 Al-Majid, tambah alif kat situ. Baik, secara umumnya isu nama Allah Al-Majid ini perbahasannya sama seperti nama Allah Al-Wajid. Perbahasan dia sama dengan Al-Wajid Allah Ta'ala tu, perbahasan dia. Apa perbahasan dia yang saya kata sama tu? Isu tentang berkenaan ulama berselisih pandangan berkenaan tentang nama Al-Majid ini termasuk dalam kalangan 99 nama Allah ataupun tidak. Pandangan yang pertama mengatakan ya, dia termasuk daripada kalangan 99 nama Allah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Pandangan yang kedua iaitu mengatakan nama Allah Al-Majid tidak termasuk dalam kalangan 99 nama Allah. Kalau Al-Majid, Dzul Arshil Majid, dalam surah Al-Buruj tu, ayat yang ke-15, Dzul Arshil Majid. Al-Majid yang 49 tu, nama yang ke-49 tu, dinilai ataupun disebut oleh ulama dia memang termasuk. Tapi kalau Al-Majid, tu, di sisi ulama pada pandangan yang kedua mengatakan tidak termasuk dalam kalangan 99 nama Allah berdasarkan dua sebab. Sebab yang pertama iaitu kerana Al-Majid, kalimah Al-Majid tu tak disebut secara spesifik, secara khusus huruf alif, lam, mim, alif, jim, dal. Alif, lam, mim, alif, jim, dal tidak disebut secara khusus huruf tu. Perkataan tu, huruf pada perkataan tu, sebiji-sebiji tu tak ada dalam Quran. Isu yang kedua adalah kerana hadis yang dibawa oleh At-Tirmizi ni, hadis yang dibawa oleh Tirmizi yang tuan-tuan duk pegang tu, tuan-tuan duk baca tu,
dalam susur galur sanad tu, ada seorang yang perawi hadis yang ada isu sikit. Maka hadis ini bukanlah kata ditolak, cuma hadis ini nak sabit nama Allah tu sepatih-patih, dia jadi isu sikit. Cuma di sisi kita menerima Al-Majid itu sebagai salah satu daripada 99 nama Allah. Cuma yang saya tak hurai malam ni bukan pasal saya mengambil pandangan kata Al-Majid tu bukan 99 nama Allah. Tak. Tetapi kerana penjelasan dia sama dengan Al-Majid, penjelasan dia sama, iaitu Allah yang Maha Mulia. Penjelasan dia sama saja. Jadi oleh disebabkan itu, ni kira saya syarah lah tu Al-Majid tu. Kira saya syarah lah tu sekadarnya. Jadi kita akan tengok nama Allah yang ke-68, iaitu nama Allah yang ke-67, iaitu nama Allah Al-Wahid. Nama Allah Al-Wahid. Baik. Mi'yarut ta'allum, objektif perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan-puan tertumpu kepada 4 perkara. Yang pertama, menyebut ta'rif Al-Wahid di sisi ulama. Yang kedua, menerangkan syarah kepada ta'rif Al-Wahid. Yang ketiga, menyebut apakah dalil Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Wahid. Dan yang keempat, menerangkan thamaratul iman, buah-buah keimanan bagi orang yang beriman dengan Al-Wahid Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain. Telah diterjemahkan Al-Wahid di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullah dengan makna Allah yang Maha Tunggal ataupun Allah yang Maha Esa. Itu terjemah secara bahasa Melayu lah. Wa qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, telah berkata al-Imam al-Ghazali rahimahullah, Al-Wahid huwa al-munfaridu fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Kata ulama, Al-Wahid itu ialah apa? Huwa al-munfaridu, dialah Tuhan yang tunggal pada 3 keadaan. Al-Wahid, Allah itu Maha Tunggal, Allah itu Maha Esa dalam 3 keadaan. Yang pertama, fi dzatihi, pada zatnya. Yang kedua, wasifatihi, pada sifat-sifatnya, tunggal pada sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, wa af'alihi, dan tunggal Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan-perbuatannya. Takat tu dulu. Jadi untuk kita memahami konsep makna Al-Wahid Allah, dia dirangkumkan dengan makna Allah yang Maha Esa. Baik, selesai takat tu. Sebelum saya nak pergi kepada syarah yang kedua, dia kata, Ustaz, salahkah, dia kata macam ni, salahkah kalau saya sebut ni Allah ini satu? Salahkah kalau saya sebut Allah ini satu, saya tak sebut tunggal, saya tak sebut Allah ini Maha Esa, Allah ini Maha Tunggal, saya kata Tuhan ni satu, Allah kita ni satu je? Salahkah? Sebab dulu pernah jadi perbahasan berkenaan tentang kalau kita kata Allah ini satu, lepas satu dia ada 2, lepas 2 ada 3. Saya bagi contoh mudah nak faham perbezaan antara tunggal dan satu. Slightly different lah, orang putih kata, sikit sangat perbezaan dia. Saya bagi contoh, katalah saya jumpa dengan seorang budak. Saya tanya dia, ni main mana, duk tanya tu. Lepas tu saya tanya, ni anak nombor berapa ni cik, ni nombor berapa, anak nombor berapa dalam keluarga. Kalau dia kata macam ni, saya anak tunggal pakcik, contoh. Kalau bila seorang budak disebut saya anak tunggal, timbul tak persoalan kita yang kedua, adik nombor 2 umur berapa? Macam tu. Tak timbul. Kalau kita timbul juga soalan macam tu, maksudnya kita tak faham perkataan tunggal, dia tak faham makna tunggal. Kita pula bertanya, adik nombor 3 berapa, nombor berapa? Tak kena. Kalau dia dah disebut saya anak tunggal,
Habis tak tanya dah lah nombor 2, nombor 3 adik pun tu. Baik. Tapi kalau dia kata lagu ni, saya ni anak sulung. Bila sebut saya anak sulung, maksudnya adalah adik yang di bawah dia. Kita boleh tanya semua adik nombor 2 mau berapa, nombor 3 mau berapa, nombor 4 mau berapa kalau ada. Macam tu. Jadi adakah bermakna kalau kita kata Allah Ta'ala ini satu, merujuk kepada boleh jadi ada 2, boleh jadi ada 3, boleh jadi ada 4? Adakah macam tu maksud dia? Tak maksud macam tu. Tak maksud macam tu. Ini hanyalah sekadar kefahaman. Dia macam ni, kalau budak, saya nak bagi jelas perbezaan ni. Ada orang dia tak bagi sebut Allah Ta'ala tu satu, sebab takut isu dia jadi macam, maksudnya Tuhan ada yang nombor 2 ke? Ada Tuhan yang nombor 3 ke? Macam tu. Saya jawab macam ni, mudah je. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu satu, munasabah lagi tak nak tanya ada lagi ke Tuhan selepas tu? Tak munasabah dah. Memang tak munasabah dah. Sebab soalan kalau kita tanya ada lagi tak Tuhan selain pada Allah, kalau kita kata Tuhan tu satu, sebab dia dah jatuh hukum akal pada mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Apa makna mustahil pada akal? Akal tidak boleh menerima sesuatu itu ada. Wajib bagi akal, akal tidak boleh menerima sesuatu itu tiada. Saya bagi contoh. Wajib bagi akal terima kata Allah ini ada. Pasal kita tak boleh terima kalau Tuhan tak ada. Sebab tu kita kata wajib akal terima Allah itu ada. Dan kita tak boleh kata Tuhan ni ada 2, 3 dan 4, sebab dia mustahil pada akal. Mustahil kita nak menerima pada akal ada Allah, ada Tuhan selain pada Allah. Itu. Jadi tak ada masalah. Ataupun kita kata polemik isu berkenaan boleh tak saya nak sebut Allah ni satu, tak ada masalah. Dia hanya istilah dari segi sudut bahasa Melayu saja. Bahasa Melayu saja. Wallahu a'lam. Selesai. Habis dekat tu untuk objektif yang pertama. Kita tengok objektif yang kedua, iaitu menerangkan syarah kepada ta'rif. Syarah ta'rif yang pertama, Al-Wahid Allah Subhanahu wa ta'ala ini dia berada dalam kategori nama Allah yang bersifat Al-Jalal, yang menunjukkan kebesaran dia. Ada orang tanya, tang mana kebesaran Tuhan bila Tuhan tu Esa? Saya bagi contoh paling mudah. Macam ni tuan-tuan. Macam ni. Contoh yang saya nak bagi ni, ulama membenarkan bagi contoh tu. Lita'allum, hanya sekadar untuk belajar. Untuk ta'lim, ta'allum, untuk mengajar dan belajar. Boleh bagi contoh tu. Tapi bukanlah bererti saya menyamakan contoh ni dengan Allah Ta'ala. Saya bagi contoh mudah. Orang kaya, kita mungkinlah tak berasa benda tu, tapi orang kaya ni, kalau dia nak buat baju, kalau boleh baju dia tu satu dalam dunia, kira design, material, corak, dia aja. Macam kita bagi contoh, tuan-tuan pun makruf lah cerita tu berkenaan tentang pembinaan Taj Mahal di India, kan? Shah Jihan tu, raja tu, dia suruh buat istana Taj Mahal. Apa yang berlaku setelah Taj Mahal dibina? Maka tukang-tukang yang buat Taj Mahal tu dipotong tangan, supaya tak ada dah orang boleh buat macam tu, supaya dia menjadi yang tu hak dia saja, keagungan dia, siapa pun tak boleh nak tiru. Itu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itulah bukti dia aja ada benda tu. Barang ni dia aja ada. Kalau orang main barang-barang rare kan, barang-barang vintage ni, dia akan cari hak barang lama-lama tu, dia seorang ada. Ada orang dia collect tin Coca-Cola hak tahun 1940. Dan ayak tin Coca-Cola tu perlu ada dalam tu. Kira dalam dunia ni seketir dia aja ada. Rare tu. Tu tanda kebesaran bagi dia. Jadi Allah lebih lagi daripada tu. Segala seluruh sifat-sifat tunggal ni dia aja ada kat dia.
Tak ada siapa dah duk berkongsi dengan apa yang dia ada. Hak tu yang kata kemah tu. Maka sebab tu Al-Wahid Allah Subhanahu Wa Taala dikategorikan dalam nama yang bersifat Al-Jalal, yang menunjukkan kebesaran dia. Selesai dekat tu. Itu syarah yang pertama. Syarah yang kedua kurungan 1. Syarah yang kedua ni saya kena mengambil kaedah quyud muhtarazat, kaedah cerakin dan pecahan daripada ta'rif yang dibawa oleh Al-Ghazali rahimahullah. Kita perhatikan satu-satu. Pecahan 2 kurungan 1. Al-munfaridu fi dhatihi. Allah itu tunggal pada zatnya. Kata Al-Ghazali rahimahullah, macam mana yang dikatakan Allah itu tunggal pada zatnya? Macam ni tuan-tuan. Anna dhatahu ta'ala la yatajazza. Ni menarik ni. Tunggal Allah ialah zat Tuhan itu tidaklah terpecah-pecah, tidaklah berjuzuk-juzuk. Macam mana saya nak bagi contoh? Saya bagi contoh saya kejadian ni, zat yang berbentuk, jisim yang berbentuk. Baik, macam mana terjadinya seorang Muhammad Iqbal bin Muhammad Nawawi? Bagaimana terjadinya dia? Terjadinya dia bila mana hasil gabungan tangan, jari, kuku, rambut, ada pecahan-pecahan yang membentuk seorang manusia. Kalaulah na'uzubillah lah, saya ambil contoh orang lain lah, Ahmad. Ambil contoh orang lain, Ahmad. Contohlah tangan Ahmad tu terpotong, cabut tangan Ahmad. Maka ketika tangan Ahmad tu duduk kat situ, dia adalah dalam nama dia tangan Ahmad. Dia sebahagian daripada Ahmad. Kotlah ambil tangan tu nampak ngeri sangat, rambut pergi gunting rambut. Ketika luruhnya rambut, guntingnya rambut duduk kat badan kita, masa duduk tengah gunting luruh daripada semua ni, di manakah rambut tu? Rambut siapa? Rambut Muhammad Iqbal. Macam tu. Maksudnya segala yang daripada partition, bahagian-bahagian badan kita, kalau jatuh, dia adalah sebahagian daripada kita. Maka kita bukanlah manusia yang bersifat tunggal. Kalau sekalipun kita tunggal, kalau sekalipun kita nisbahkan diri kita tunggal, tunggal kita hanyalah tunggal yang majazi sahaja, tunggal yang bersifat kiasan. Tak ada dah Muhammad Iqbal macam Muhammad Iqbal ni. Contoh, tak ada dah. Tak ada dah. Mungkin tuan-tuan kata saya ni, walaupun orang tu kata saya macam ni, tapi orang tak sama macam saya tak sama macam orang. Itu secara majazi saja. Ataupun dia kata saya lain pada orang, dia hakikatnya dia secara majazi. Macam tu, majazi saja. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, bukti keesaan dia pada zatnya, iaitu zatnya itu la yatajazza, tidak terpecah-pecah kepada bahagian-bahagian juzuk pada zat Tuhan. Saya ulang sekali lagi, zat Allah Taala tidak terpecah-pecah, zat Allah Taala tidak ada arah, tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak ada depan, tidak ada belakang macam kita. Ni depan saya, ni belakang saya, ni sisi kanan saya, ni sisi kiri saya, ni atas saya, ni bawah saya. Ada posisi, ada arah, ada tawajuh, ada arah lah kita kata. Zat Allah dia tak macam tu. Yang kedua, masih lagi dalam syarah 2/1, iaitu al-munfaridu fi zatihi. Allah ini tunggal pada zatnya. Tanda-tanda Allah ini tunggal pada zatnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ini la yatathanna wa la yatathanna, iaitu tidak ada dua, tidak ada tiga pada zat Allah Taala. Dia tak jadi klon. Dia tak jadi klon. Dia tak boleh Tuhan ni nak buat satu pula sifat ataupun zat yang macam dia. Tak ada. Mustahil benda ini akan berlaku. Sebab apa mustahil benda ini akan berlaku? Untuk apa? Atas alasan apa dia mesti ada satu lagi zat dia? Begitu. Tak ada. Tak ada. Dan mesti jelas setiap para malaikat yang turun di atas muka bumi, sama ada yang ada di alam bumi ataupun yang berada di langit,
ataupun yang sedang menanggung arasy Allah Ta'ala, ataupun yang sedang berada di dalam syurga, di dalam neraka, mereka itu bukanlah seperti yang kita nisbahkan sebagai dewa-dewa. Dewa ni maknanya kefahaman dewa ni banyak. Ada difahamkan dewa ini makna dia macam malaikat. Ada yang nisbah dewa ini dia umpama jelmaan Tuhan. Adapun para malaikat, jangan kita nisbahkan dia ini adalah jelmaan Tuhan. Tak. Tuhan tidak berhajat kepada mereka. Ketika malaikat melakukan urusan-urusan ini bukan kerana mereka memenuhi keperluan Tuhan dalam menyempurnakan zat-zat dia. Tak, bukan macam tu. Malaikat bukan Tuhan. Kena clear benda ni. Isa bukan Tuhan. Nabi Uzair bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain pada Allah, pada zat dia, kerana dia sahaja yang layak memiliki sifat ketunggalan pada zat ni. Clear takat tu? Intaha, selesai. Seterusnya, syarah 2/2, iaitu al-munfaridu fi sifatihi, iaitu Allah ini tunggal pada sifat-sifatnya. Gitu. Allah ini tunggal pada sifat-sifatnya. Apa syarah dia? Anna sifatahu la yushbihu syai'un wa la tushbihu syai'an. Ini menarik. Iaitu sesungguhnya sifat-sifat Allah itu la tushbihu syai'un, tidaklah menyerupai sesuatu. Takat tu dulu. Syarah 2/1, syarah 2/2. Yang pertama, bukti Allah Ta'ala ini dia esa pada sifat dia. Segala sifat yang dimilikinya tidak sama langsung dengan makhluk. Saya bagi contoh paling mudah. Allah memiliki sifat kalam. Apa dalil kalam? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar kata. Takat tu. Jadi dibahaskan bagaimana kalam Allah, bagaimana bicaranya Allah. Maka sepakat seluruh ulama Asy'ariyah Maturidiyah dan beberapa ulama aliran yang dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, tidaklah berbunyi. Karena kalau Tuhan bunyi, apa beza Tuhan dengan burung? Pasal burung pun bunyi. Burung pun bunyi. Burung pun mengeluarkan suara. Semut pun keluar suara. Dolphin, ikan lumba-lumba. Baru ni saya tengok rancangan Discovery Channel. Dolphin ni dia ada gelombang. Gelombang itulah yang cakap sama-sama mereka. Tu. Rupanya ada orang untuk belajar bahasa dolphin. Dahsyat tuan-tuan. Ada orang belajar. Ada lah kot nah. Bagus lah, mungkin ada istifadah kat situ. Jadi poin dia, beza sungguh Tuhan ni. Sebab tu kita kena mengaji sifat 20. Dalam sifat 20 ni tuan-tuan, macam ni tuan-tuan. Dalam sifat 20, katalah tuan-tuan duk mengaji sifat 20. Memang tuan-tuan duk mengaji pun. Jangan abaikan 5 sifat salbiah Tuhan. Jangan abaikan 5 sifat salbiah Tuhan. Apa dia? Qidam. Allah Ta'ala ini tidak ada mula dan tidak ada akhir. Qidam, wujud qidam. Baqa, kekal. Mukhalafatuhu lil hawadis, berbeza dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Qiyamuhu bin nafsih, dia berdiri dengan sendiri, maksudnya dia tidak bergantung dengan sesiapa. Wahdaniyah, dia tunggal dan esa. 5 sifat ini adalah tunjang, adalah teras dalam memahami ketunggalan sifat Allah yang tidak sama dengan mana-mana sifat makhluk. Ni kena faham tu. Pada semua sifat tu dia mesti nisbah dengan yang ni. Baru kita akan faham sifat Tuhan memang berbeza dengan kita. Selesai dekat tu. Contoh lagi, Allah bercakap tidak berhajat kepada anggota. Contoh, tidak berhajat kepada lidah. Tidak berhajat kepada lidah. Kalau Tuhan ada lidah untuk cakap, apa beza dia dengan kita? Apa beza dengan dia? Tang mana special dia? Tang mana istimewa dia? Kalau Tuhan mempunyai lidah. Kalau Tuhan mempunyai lidah. Kalau Tuhan mempunyai lidah, maksudnya dia terikat dengan anggota badan yang lain. Kalau anggota badan lain yang membezakan Tuhan dengan kita hanyalah saiz kononnya, maka taklah tara mana kalau beza tu dengan saiz. Dia mesti lebih besar daripada perkara tu, isu yang nak dibawa. Selesai, habis dekat tu.
Yang kedua, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala al-munfaridu fi sifatihi. Allah Subhanahu wa taala ini tunggal pada sifatnya, kata ulama, wala tushbihu syai'an, dan tak ada siapa-siapa pula yang boleh menyerupai dia. Kita kena clear. Satu, sifat Tuhan tak sama macam sifat makhluk. Sekarang ni isu dia pula, bukti Tuhan ni betul-betul Al-Jalal, maha besar keagungan dia, sehingga ketunggalan dia ini pada sifat. Bukan takat sifat dia tak sama macam kita, kita pula tak boleh nak kelepiak bagi sifat kita sama macam dia. Situ. Saya bagi contoh mudah. Allah memiliki sifat baqa. Maksudnya baqa itu tak ada pada kita. Tiba-tiba kita nak cari satu jalan, bagaimana pula kita nak jadi kekal macam dia? Dan perkara itu mustahil. Kita orang mungkin tak boleh tiru cara kita, tapi kita boleh tiru cara orang. Contoh, saya bagi contoh mudah. Dulu saya ni bukan peminat bola. Saya bukan peminat bola sangat. Adik saya nombor 3 tu minat bola. Saya bukan peminat bola. Kalau saya ingat pun pemain-pemain bola zaman-zaman Perancis lawan Brazil dulu tahun 1998 tu saya kerti. Antara tokoh figura ketiga tu yang saya tahulah, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ketika dia boleh buat free kick tu, dia bola tu boleh melencong sakan melencong macam Beckham tu melencong. Okey, kita boleh tiru tak sifat permainan tu, kekuatan kaki nak pi tu, kita boleh tiru tak? Boleh. Kita boleh tiru tak sifat orang? Contoh, sifat orang melawak. Kita mungkin tak lawak, tapi bila kita duduk tengok orang lawak, lama-lama idea tu main, lama-lama sifat lawak tu ada dalam diri kita. Boleh, kita boleh buat. Hari ni kita ini mood tak elok, kita nak ubah jadi serius pula lah. Kita boleh ubah ikut sifat orang tu, kita boleh ikut. Adapun Allah Subhanahu wa taala, contoh macam nyanyi. Ada seorang penyanyi Malaysia nama Idayu, tak silap saya, perempuan. Dia boleh tiru 10 seorang artis sebiji. Jadi betul, dia boleh tiru. Tapi kita boleh tak tiru pula sifat Tuhan? Dia tak jadi. Itu tanda yang kedua, Allah ini tunggal pada sifat dia. Bukan sahaja sifat dia tak sama dengan kita pula tak boleh kelepiak bagi sama macam sifat dia. Wallahu a'lam. Selesai dekat tu. Dan syarah 2/3 iaitu Allah Subhanahu wa taala ini al-munfaridu fi sifatihi. Allah Subhanahu wa taala ini al-munfaridu fi af'alihi, iaitu Allah Subhanahu wa taala ini tunggal pada perbuatan-perbuatannya. Ini menarik. Kita tengok penjelasan dia. Kata Al-Ghazali rahimahullah, annahu la syarika lahu fi ta'thirin fi syai'in. Ini menarik ni. Iaitu Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan sesuatu perbuatan, sehingga perbuatan itu memberi bekas, memberi kesan, sama ada kesan itu manfaat ataupun kesan itu kesannya mudarat, tidaklah berkongsi dengan siapa-siapa ketika memberi bekas kepada seseorang. Saya bagi contoh. Ketika Allah Ta'ala takdirkan tangan saya ni memiliki kekuatan untuk angkat gelas ayak ni, alang dahaga ni, kita bagi contoh minum ayak tu. Ambil ayak, tangan saya yang angkat ni. Tuan-tuan nampak saya yang angkat. Itu yang ada ayat, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Yang membaling itu bukanlah kamu, tapi yang membaling itu adalah Allah. Jadi kita duk rasa kita lah duk angkat ni. Hakikat dia Allah punya kerja ni yang memberi bekas untuk saya angkat tangan. Lalu saya pun minum. Bismillah. Ketika saya minum, kesan apa yang saya minum? Antaranya yang pertama, bibir basah. Siapa yang memberi bekas? Allah.
Ketika ayak dah masuk dalam tekak saya hilang kehausan, hilang dahaga. Maka kesan tu mai pada mana? Allah. Ketika berlakunya kesan daripada saya angkat sampai saya tutup balik betul gelas ayak ni, perbuatan ini ketika Allah mentakdirkan perkara ni jadi, tak ada siapa-siapa duk pergi share partner dengan Tuhan ketika nak buat kerja buat ni. Sebab tu tuan-tuan, dalam penjelasan ini, apabila berlakunya sesuatu manfaat kepada diri kita, maka kesan itu semua datang daripada al-munfaridu fi sifat, al-munfaridu fi af'alillah, ketunggalan perbuatan Tuhan. Saya bagi contoh. Ketika kita demam, makan ubat. Bila demam makan ubat, maka hilang sakit kita. Maka hilang sakit itu bukan kita kata disebabkan ubat. Ubat ni sebab saja, dia hanya perantaraan. Sebab tu dalam ada satu penjelasan Al-Ghazali rahimahullah pernah sebut, wallahi dengan Allah Subhanahu wa taala ini, fa innallaha, sesungguhnya Allah taala ni ghaniyun 'anis syufa'i. Allah Subhanahu wa taala ni lebih kaya, lebih kuat daripada perantara. Kita mesti clear, ayak ni perantara, ubat ni perantara, kipas ni perantara. Kalau kita rasa kita mendapat kesan manfaat daripada perkara-perkara ni, ketahuilah, kata Al-Ghazali, Allah lebih kuat daripada perantara-perantara ni. Jadi ketika mendapat bekas daripada manfaat, itu kerana Al-Wahid Allah pada perbuatannya. Tak ada siapa masuk campur. Ubat ke, doktor ke, tapi kena ketiak jugalah. Dia tak boleh. Bukan saya kata tak boleh, no. Tuan-tuan kena clear. Bukan saya kata tak boleh. Ada dua golongan dalam hal ni. Golongan yang pertama, dia tak berubat langsung. Golongan yang pertama, dia tak berubat langsung. Dia tak berubat, dia serah ke Allah terus. Boleh jadi tak isu masalah untuk dia mendapat manfaat ke ni? Boleh, atas izin Allah. Kalau keyakinan dia kuat, atas pertimbangan dia, atas hujah-hujah dalil yang dia yakini, tafadhal. Kerana hukum berubat ni dia harus, tapi dia boleh jadi wajib kalau benda tu menjadi mudarat sangat pada kita. Kena clear benda ni. Ada orang, maksud saya kat sini ialah apa pun yang berlaku tentang soal manfaat, tak ada siapa masuk campur. Contoh, kita bagi contoh yang kedua, perkara-perkara mistik. Perkara-perkara mistik. Ustaz, rumah saya ni clear elok. Ataupun dia kata, Ustaz, perniagaan saya ni laris elok. Dulu saya ingat masa zaman saya lepiak kanyak dulu ni, dulu lah tuan-tuan lah. Dulu masa zaman duk jual cincin dulu. Dulu saya jual cincin. Saya jual satu cincin tu, kononnya bila pakai cincin tu, istilah dia, antara khasiat dia ialah disebut sebagai pelaris. Pelaris, ataupun kita kata pemanis dan pengasih. Tiga sifat ni selalu orang duk jual cincin ni tak lah kaya. Pelaris, pengasih, pemanis. Batu yang selalu orang duk jual antaranya nama dia batu serai. Kalau tuan-tuan bisa dengar nama dia batu serai. Batu serai ni kononnya mereka kata batu ni mai daripada duk korek daripada serai bunga hak wangi tu. Tuan-tuan jangan percaya kan. Kadang lepas mereka duk, sebelum korek tu, Tok Bomo dah tanam siap-siap batu tu. Selalunya Tok Bomo dah tanam lah siap-siap batu tu. Kita pi tu, dia buat terkejut sekali sama kita, padahal dia tanam lah. Lepas tu dia nak kata batu ni ori tak ori, dia ambil batu ni, permukaan cincin tu, kalau tuan-tuan bisa tengok cermin, dia letak batu tu kat situ, permukaan batu itu dia tarik tu, dan batu tu akan lekat betul kat cermin. Kita ni tak ajuk lah, tapi sebenarnya itu tak ada kena mengena dengan mistik. Dia ada kena mengena dengan tentang surface, permukaan pada batu. Batu tu batu kaca. Bila kaca bertemu dengan kaca, adalah beberapa kaedah yang menyebabkan batu tu lekat. Jadi bila ada orang jual batu-batu macam tu, saya dulu jual batu tu bukan pasal khasiat, pasal dia lawa aja. Jadi bila kadang orang beli batu tu, dia kata, "Bal, aku lepas aku beli batu ni, Bal, bisnes aku laku, berumur orang ramai." Tak ada kena mengena langsung dengan batu. Kena clear benda tu. Tapi saya tak nafi, ada batu yang bila kita pakai, kita jadi sihat. Tapi bukan disebabkan mistik.
Bukan disebabkan tentang unsur-unsur mistik, tetapi kerana pada batu tu dia ada khasiat-khasiat mineral. Dia ada khasiat-khasiat mineral, tapi bila pakai tu bukan jadi segar gitu. Tak, dia hanya sekadar okey sikit lah, macam tu je. Disebabkan ada, disebut sebagai khasiat alami. Sekalipun berlaku khasiat alami, bukan kerana batu tu, Allah punya kerja. Kita kena ingat tu, fa innallaha ghaniyun 'anis syufa'a. Allah lebih dahsyat, lebih hebat daripada perantara-perantara tu. Kita kena clear bab ni supaya kita tak terpesong akidah kita. Yang kedua, Allah juga ketika dia memberi bekas, memberi kesan kepada kita, tidaklah berlaku perkongsian perbuatan itu dengan makhluk lain dalam memberikan mudarat. Tadi manfaat, ni mudarat pula. Contoh, ketika kita bersiang bawang, duduk tengah rewang kat kedohok ke apa kan, tengah masak ke apa dalam rumah kenduri, tiba-tiba api menyambar kena kita. Ketika api menyambar kena kita, bukan api itu asbabnya, api itu asbab saja, tetapi hakikat dia, perbuatan itu yang menyebabkan kita terbakar ataupun melecok adalah kerana al-munfaridu fi af'alillah. Tuhan punya kerja. Saya bagi bukti. Saya ingat dulu saya pernah pergi satu kelas daurah dengan Habib Ali. Dia kata apa? Tak semua kos ada efek. Menarik tu. Tak semua kos ada efek. Apa maksud dia? Tidak semua sebab akan ada kesan. Tidak ada semua sebab ada kesan. Contoh, kita ambil dalam isu mudarat. Tidak semestinya semua kesan yang bahaya, sebab yang bahaya akan memberikan kesan yang bahaya juga. Saya bagi contoh pula, Ibrahim alaihissalam kena kejam dalam api, tapi selamat. Selamat. Ibrahim alaihissalam kena kejam dalam api, selamat. Contoh, ada orang dia accident. Sepatutnya kita, kalau kita tengok keadaan kereta dia ni tak ada dah, tapi dia boleh bangun cuai diri lagu tu saja, kerana manfaat dan mudarat adalah main daripada Tuhan. Walaupun ada asbab, tetapi seandainya asbab itu tidak diizinkan benda itu berlaku, maka benda itu takkan jadi. Lepas tu kadang-kadang kita heran, pejuang-pejuang Islam tanah Melayu kita dulu khususnya, bukan ada senjata dahsyat pun. Bila dia pergi perang, lawan dengan penjajah, tuan-tuan, tak takut. Walaupun bawa kerih pedang, ada yang riwayat kata bawa pistol. Pasal apa? Main mana tak takut ni? Pasal yakin dengan al-munfaridu fi af'alillah, yakin dengan Allah ni tunggal pada perbuatannya. Kalau Tuhan tak izin jadi mudarat, tak jadi. InsyaAllah selesai dekat tu. Selesai. Habislah syarah saya berkenaan tentang Al-Wahid Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tengok objektif yang ketiga, iaitu apakah dalil Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Wahid dalam surah As-Sad, dalam surah Sad ayat yang ke-65. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Itu dalil dia. Ada kalimah al-wahid. Apa maksud dia? Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang yang memberi peringatan. Maksudnya Nabi tak ada kuasa bagi hidayah. Aku ni cuma tukang habaq. Tukang habaq, hak ni boleh, hak ni tak boleh, hak ni khabar gembira, hak ni cerita nak menakutkan. Aku tukang habaq. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada sesungguhnya Tuhan selain pada Allah. Al-Wahid, Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah yang Maha Esa. Al-Qahhar, lagi Tuhan yang Maha Perkasa. Surah Sad ayat yang ke-65. Selesai. Dan seterusnya, tuan-tuan, kita tengok sikit apakah objektif yang terakhir, kesan bagi orang yang beriman dengan Al-Wahid Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kesan yang pertama bagi orang yang beriman dengan Al-Wahid Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hendaklah dia ini tidak sesekali menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam apa jua keadaan sekalipun.
Saya ulang sekali tuan-tuan, ada perbezaan di antara perbuatan syirik dengan perbuatan yang kufur. Kufur ni dia sembah Tuhan selain pada Allah tu. Dia menduakan jugalah. Kadang kita faham, kita duk faham syirik, kadang kita faham syirik ni dia sembah selain pada Allah, tu syirik juga. Satu lagi cara dia sembah Allah, dalam masa yang sama dia sembah benda lain juga. Itu bahaya. Itu bahaya. Sembahan-sembahan ini tuan-tuan, dia tidak semestinya sampai jadi sujud. Kadang ni dia dalam bentuk perbuatan saja, perbuatan yang kita tak rasa sampai sujud pun. Saya bagi contoh paling mudah. Besdi susun lilin. Walaupun susun lilin tu jadi isu, kita letak tepilah isu tu. Saya lebih cenderung untuk keluar daripada isu ni. Maksudnya kalau boleh elakkanlah letak lilin tu. Kan lilin ni kalau susun, kalau umur dia 30, susun lilin 30 tu. Kalau pakcik tu, pak long tu umur 70, jenuh susun lilin tu 70 lilin, jenuh nak tiup. Baik, isu dia ialah perbuatan sebelum nak tiup lilin tu. Ni yang saya tak berkenan sangat ni. Benda yang paling saya tak berkenan ni. Kadang ni tuan-tuan, dia bawa kek lilin tu, dia kata, kah ayah tiup kah? Kah ayah ni pun nak tiup. Dia kata ayah elok kawan nak tiup, pak long ni nak tiup. Tengok anak pula kata, buat hajat tu, ayah nak hajat pun. Pak long ni pula pergi pejam mata tu buat hajat. Hajat ni kat siapa dia pula dah. Bahaya. Kalau di Venice tuan-tuan, di Venice belah Eropah tu, dia pada satu kolam. Ada satu kolam. Kolam ni ada patung, atas dia ada patung. Saya tak tahu patung tu dewa apa, saya tak tahulah. Ada patung tu nama Cupid, C-U-P-I-D. Cupid ni patung apa? Dewa apa? Dewa yang memanah hati perempuan yang kita suka. Maka dilempaklah duit siling masuk dalam kolam tu. Maka buatlah hajat. Jadi orang kita ni pi baca duk balik duit siling tu. Kacau. Apa lagi tuan-tuan, benda yang sinonim dengan kita, antaranya turunnya tek bintang. Nampak tek bintang je tu, pakak-pakak pejam mata buat hajat. Apa lagi tuan-tuan? Kod tek bintang ni jarang turun kat Malaysia. Ni tuan-tuan, di sebuah negeri ada satu tempat tu, dia sediakan mangga, pedai ayam. Kita beli satu pedai ayam, girlfriend kita beli satu pedai ayam. Jadi kunci pedai ayam tu sama-sama supaya kunci jodoh. Kat Mekah pun ada tuan-tuan, kalau tuan-tuan pasang di Jabal Rahmah tu, yang tiang tinggi putih tu, Parak engkau ngerti ingat tuan-tuan, mereka ni pun mereka bagi kat kita maka tulis nama nama siapa dengan siapa, kononnya jadi jodoh kat situ. Hentikan perbuatan-perbuatan tu. Walaupun kita rasa benda tu tak ada apa, ustaz, saya buat je. Jangan duk buat saja. Benda ni bukan benda main-main tuan-tuan. Benda yang meminta. Sebab tu Al-Ghazali rahimahullah pernah sebut. Saya baca matan tu. Al-Ghazali rahimahullah pernah kata apa? Ni, wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Kata Al-Ghazali rahimahullah, sekiranya kita meminta sesuatu hajat selain daripada dia, la yarda, dia marah. Kadang kita rasa tak apa, orang lain buat tak apa pun, jangan duk kira orang lain. Agama ini dia kebenaran agama ini dia berdasarkan teks. Dia ada undang-undang dia. Dia bukan ikut-ikutan. Dia ada undang-undang. Dia ada hak ni boleh, hak ni tak boleh. Jangan kita duk rasa tak apa kot. Kalau nak kira tak apa kot, minum arak setitik tak apa, pasal tak mabuk. Setitik mana nak mabuk. Tapi agama ni dia bukan dinilai macam tu. Dia dinilai oleh arahan. Dia ada arahan dia. Contoh orang kawat. Bila sarjan SI kata dari kanan cepat pusing, pusing. Dia tak boleh pusing kat belah kiri. Walaupun dia rasa kiri dia selesa. Kalau SI dia kata berhenti, dia tak boleh pergi kawat. Tu kita reti dengan arahan.
Tapi bila mai arahan daripada tunggal punya kuasa, kita duk, kenapa kita nak jadi macam tu? Kenapa kita rasa nak bermudah-mudahan dengan arahan yang mai daripada si tunggal ni, Tuhan yang maha tunggal ni? Kenapa bila mai pada arahan pada makhluk ni, kita terlalu pedul dan terlalu takut? Betul baru ni tuan-tuan. Baru ni anak-anak murid saya hak ambil SPM, mai cerita kat saya. Kira apa? Anak murid saya cerita kat saya, Ustaz, kami stres lah Ustaz. Awak saya faham apa stres? Kami baca buku tak masuk ni, periksa nak dekat dah. Tu dia study lah minit. Kena bersedia dengan stres tu, saya kata. Tapi tuan-tuan, saya kata kat mereka, berapa ramai hari ni orang stres sebab dia mayang lambat. Pernah tak kita stres sebab mayang lambat? Pernah tak kita stres kita tak baca Quran hari tu? Alamak, tak baca Quran ni stresnya sampai tak boleh. Pernah tak kita stres kita baca Quran, kita tak faham makna Quran tu? Pernah tak kita stres bila mana kita buat dosa, buat salah, kita stres dengan dosa yang kita buat? Stres ni sampai pergi jumpa sekretari, sampai anxiety, sampai depression disebabkan stres dengan dosa. Jarang tuan-tuan kalau nak jumpa tu. Hak jumpa ni selalu duk stres dengan urusan dunia aja. Waktu tuan-tuan guru tua kami pernah sebut, binatang ataupun kayu balak ni, gajah ni, kuat gajah ni ialah dia boleh tumbangkan sebatang kayu balak. Kata guru kami, dia tanya kami apa yang lebih kuat daripada gajah. Jadi kami pun tak tahu nak jawab apa. Lalu dia kata yang lebih kuat pada gajah adalah akal fikiran manusia. Sebab apa? Gajah boleh, kekuatan dia boleh tumbang satu balak. Akal fikiran manusia boleh tarah satu hutan balak tu. Dia boleh tarah. Lalu ditanya lagi apa yang lebih kuat daripada akal fikiran manusia, maka disebut adalah mabuk. Manusia ni dia pandai macam mana pun, cerdik, genius macam mana pun, bila mabuk dia hilang dah kewarasan akal dia. Apa yang lebih kuat daripada mabuk? Mengantuk, kata dia. Pasal orang mabuk ni, dia mengantuk ni, dia mabuk lah macam mana pun, kalau main mengantuk tepi longkang pun dia boleh tidur. Apa yang lebih kuat daripada mengantuk? Kami pun tak tahu nak jawab. Dia kata apa? Risau, stres. Orang kalau stres, dia mengantuk macam mana pun dia tak boleh tidur. Maka guru tua kami, Allah yarham, guru tua kami pernah kata apa? Kalau macam tu, kita ni isu kita ke mana kita nak halakan kerisauan dan stres kita, sama ada pada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tu. Waktu tuan-tuan kita kena duduk dengan guru-guru tua, pasal kata-kata depa tu mutiara. Cakap sikit saja, ada di situ. Saya setakat lah ni dah 3 orang guru tua saya meninggal dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati mereka. Jadi itu yang pertama, berhati-hati dengan perbuatan syirik, kerana kita faham konsep Al-Wahid Allah, tidak boleh kita syirik dalam apa bentuk keadaan sekalipun. Dan yang kedua tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi orang yang memahami Al-Wahid Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hendaklah dia berusaha bersungguh-sungguh untuk belajar mengenal Al-Wahid Allah. Apa yang saya nak sampaikan pada poin yang kedua ni tuan-tuan, mungkin nampak macam lari sikit lah. Dalam, bukanlah akhir-akhir ni, saya ambil 2-3 minit tuan-tuan. Dalam akhir-akhir ni tuan-tuan, isu-isu polemik berkenaan tentang masalah khilaf, sama ada khilaf dari segi mazhab fiqh ataupun mazhab akidah, dia takkan pernah berkesudahan. Bahawa ni isu apa pelakon Sabri Yunus kahwin, khilaf ni berkelahi habis, ustaz ni berkelahi. Tak apa, fiqh dia ada keluasan dia. Untuk masalah fiqh dia ada keluasan. Cuma kalau tuan-tuan pening nak ikut mazhab mana, tuan-tuan mudahlah tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan, kita dalam kategori orang awam. Bila saya sebut orang awam ni, bukan tuan-tuan je, sekali dengan saya pun orang awam. Jadi kalau tuan-tuan pening duk mazhab mana ni dalam masalah fiqh, kita kena refer dengan keputusan fatwa negeri Kedah, cukup, habis. Pasal mereka saja ada autoriti yang mengeluarkan fatwa. Kalau nak kira fatwa ni tuan-tuan, contoh ada mazhab keluar rumah tak sampai 2 marhalah, hanya sekadar keluar pergi rumah pun dah boleh jamak. Kalau kita nak pegang fatwa macam tu,
selalu masyarakat kita ada banyak pandangan, maka kita ikut fatwa yang telah digazetkan oleh Majlis Fatwa Negeri Kedah. Habis satu serabutlah tu. Negeri lain, kita fokus negeri kita sudah. Fiqh saya tak risau sangat tuan-tuan. Isu akidah saya risau. Akidah ni tuan-tuan, isu ni terlalu besar. Berhati-hati dalam memilih guru. Berhati-hati dalam memilih guru. Kerana dikhawatiri dalam pemilihan guru yang tidak betul. Saya tuan-tuan jangan iktiraf saya sebagai guru. Kementerian pun tak bagi kami ni sebagai guru dah. Istilah dia sebagai facilitator je, sebagai pemudah cara. Saya ni hanya bertindak sebagai pemudah cara saja. Bukanlah layak lagi sebagai tuan guru ataupun guru lah. Segala berkongsi saja. Berhati-hati dalam ketika memilih guru dalam soal akidah. Banyak hari ni saya jumpa orang terlalu cepat nak mengenal Allah, nak kenal Tuhan ni, maka dia terus langkau kepada ilmu makrifat. Hati-hati dengan ilmu makrifat ni, bahaya. Makrifat ada, Al-Ghazali rahimahullah pernah bahas tentang dalam kitab Aqidatun Najin berkenaan tentang ilmu makrifat. Ada, makrifat ada. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat, ada perbahasan tu. Cuma jangan kalut nak pi makam makrifat dalam mengenal Al-Wahid Allah. Kerana isu Al-Wahid Allah ni tuan-tuan, dia punya climax dia pada tuan-tuan, iaitu apabila dia mengenal wahdatul wujud. Isu saya tak mengurai wahdatul wujud ni, panjang. Wahdatul wujud ni salah tak? Maksud dia ada versi yang tak salah, yang betul, ada versi yang salah. Versi yang betul itu saya tak mau syarah pasal panjang. Versi yang tak betul itu apa dia tuan-tuan? Apabila kewujudan kita bersatu dengan zat Allah yang Esa. Kita adalah Allah, Allah adalah kita. Itu bahaya. Dengar macam pening, saya pun pening. Versi yang salah ni memang pening. Jadi sebab tu berhati-hati dengan fahaman wahdatul wujud yang salah. Yang salah. Yang betul ada versi dia. Memang ada versi yang betul. Ada pemurnian dia yang dikeluarkan ulama, pemurnian dia itu ada. Tapi versi yang salah, berhati-hati dengan ajaran yang mengatakan kita ini sebenarnya bersatu dengan ketunggalan dan keesaan Allah, dan ketunggalan keesaan Allah pula bersatu dengan kita. Dalam ajaran agama lain, makam ini disebut sebagai makam nirvana, makam bersatu dengan Tuhan. Kita tak ada tu. Kita tak ada tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka sebab tu dalam nak mengenal Allah, dia bukan hanya dengan iman semata-mata, dia mesti dengan ilmu. Sebab tu selalu saya pesan, dalam ilmu nak mengenal Allah ni tuan-tuan, kita tuan-tuan tu sekali dengan saya, mesti ada dua benda ni. Pertama zikir, kedua fikir. Jangan tinggal dua benda ni. Kalau tuan-tuan tinggal dua benda ni, tinggal zikir, bawa fikir saja, bahaya. Tuan-tuan kita akan jadi macam Mu'tazilah, duk banyak guna akal saja. Kalau wahyu main tak sama dengan akal, tolak terus wahyu. Dia tak mahu itu. Pasal duk guna fikir saja. Kalau guna zikir saja tanpa fikir, lagi bahaya. Sama bahaya sebenarnya. Dia tengah mati, tiba-tiba main satu cahaya. Akulah Tuhan hang. Kacau. Akulah Tuhan hang, akulah malaikat, akulah sekian-sekian. Dia mula mendakwa. Itu godaan jin. Jadi sebab tu tuan-tuan, fikir dan zikir ini mestilah serentak dalam memahami Al-Wahid Allah. Tuan-tuan, semakin kita mengaji nama-nama Allah, mengaji sifat Allah, mengaji perbuatan-perbuatan Allah, ingatlah iblis sentiasa ada untuk meracuni otak pemikiran kita. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, dialah yang sentiasa membisikkan was-was di dada manusia. Siapa dia? Tuhan dah sebut dah, minal jinnati wan nas, daripada kalangan bangsa jin akan duk bisik kat ni, wan nas, manusia. Ada manusia geng-geng ajaran sesat ni duk main bisik kat kita, duk ajak kita benda bukan-bukan ni. Maka berhati-hatilah dalam kita mengenal Allah, agar kita tak tergelincir dalam menyekutukan Allah dan tidak menisbahkan sifat-sifat yang sepatutnya yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya fikir sekadar tu sahajalah perkongsian saya seadanya dengan keterbatasan pengetahuan saya yang sedikit ini. Saya mohon maaf, saya mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, barang sesiapa yang banyak cakap dia dikhawatiri banyak juga silapnya. Terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ini.
yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah, katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fafhamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma sakharna ma'ahu al jibal sabbihna at-tayra kunna fa'ilin ya hayy ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rizqna al-fahma wal hikmah wal hikmah wal hikmah wal aqla wal hifdh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.